bahawa hanya golongan tertentu yang berhak menggunakan nama Allah untuk Tuhan mereka. Allah bukan trademark sesuatu golongan kerana kebesarannya adalah untuk seluruh dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan katakanlah, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada kamu, dan Tuhan kami dan juga Tuhan kamu itu Esa, dan kepada dialah kami berserah diri. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri berfirman, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat yang sederhana ini memberitahu kepada kita bahawa Tuhan itu adalah untuk semua, sama ada ia Muslim atau yang bukan Muslim. Selanjutnya, Allah Ta'ala juga berfirman, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Adakah manusia yang menyediakan rezeki kepada orang Kristian, kepada orang Hindu ataupun pagan dan juga yang lain-lain? Sedangkan menurut ayat ini, Allah Ta'ala yang menyediakan rezeki atau sarana kepada manusia, tidak kira sama ada mereka itu orang yang beriman kepadanya atau yang tidak beriman. Allah Ta'ala juga berfirman kepada nabi-nabi terdahulu, iaitu, ini Allah Tuhan kamu dan juga Tuhan bapa-bapa kamu. Oleh itu, bagaimana orang Muslim di Malaysia ini boleh menyatakan bahawa Allah itu kepunyaan mereka? Bagaimanakah boleh dikatakan bahawa dengan penggunaan kata Allah oleh orang-orang Kristian dapat memesongkan akidah orang-orang Muslim? Adakah dengan mereka menyatakan Isa anak Allah, orang-orang Muslim akan terpesong lalu mempercayai bahawa Allah itu bukan satu tapi tiga? Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri bukan sahaja mendefinisikan namanya dan sifat-sifatnya, tetapi juga secara khusus menolak konsep Trinity, iaitu kepercayaan orang-orang Kristian. Surah Al-Ikhlas secara khusus menekankan keesaan dan ketauhidan Tuhan. Di dalam ayat ini dinyatakan bahawa Allah adalah satu dan menolak dakwaan Dia mempunyai anak. Al-Quran dengan jelas menolak idea Trinity. Di dalam surah Al-Nisa ayat 172, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menyatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah daripada ucapan itu. Ini lebih baik bagimu. Manakala dalam surah yang lain pula Allah Ta'ala berfirman, sungguh ingkarlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ketiga dari yang tiga. Padahal tiada Tuhan melainkan Tuhan yang Esa. Materialisme menghakis keyakinan terhadap Tuhan. Selain perdebatan nama Allah, subjek mengenai kewujudan Tuhan juga menjadi pelbalahan. Keyakinan terhadap kewujudan Tuhan adalah satu perkara yang paling penting, kerana intisari semua agama adalah tentang adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Seharusnya keyakinan terhadap wujudnya satu pencipta membawa kepada hubungan harmoni antara agama, kerana ia dapat memerangi ateism, bukannya menjadi pelbalahan. Berlakunya kekacauan dan jenayah di dunia ini kerana hilangnya kepercayaan kepada Tuhan dalam hati manusia. Kecintaan kepada materialisme telah menghancurkan kebun-kebun keimanan yang masih tinggal di dalam hati manusia. Subjek kewujudan Tuhan ini sangat dekat di hati kita orang-orang Ahmadi, kerana kita menerima kedatangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Ini terlukis indah di dalam tulisan Hazrat Khalfatul Masih Sani radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, siang dan malam inilah yang aku katakan bahawa alam semesta ini mempunyai Tuhan yang satu. Keyakinan penganut berbagai agama terhadap kewujudan Tuhan pada era ini amat menyedihkan. Secara luarannya memang semua agama mempercayai kewujudan Tuhan. Para pengikut sesuatu agama memang meyakini akan kewujudan Tuhan. Namun ketika dihalusi, keyakinan kepada kewujudan Tuhan itu lebih kepada luaran, bukan menyerap di dalam jiwa mereka. Manusia mewarisi sesuatu kepercayaan
daripada nenek moyang mereka dan merasa perlu bertahan dalam agamanya. Api materialisme telah membakar segala nilai-nilai keinginan yang ada. Jika direnungkan dan dinilai dengan jujur, bolehkah manusia menyatakan mereka benar-benar beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya? Bukan kerana ia satu kepercayaan ataupun ritual warisan nenek moyang. Adakah mereka dapat merasai kewujudan Tuhan seperti mereka merasai segala harta benda yang boleh dilihat di dalam dunia ini? Pada tahun 1940 hingga 1950, iaitu Tuhan menjadi satu perkara yang tabu bagi para saintis, dan kebanyakan di antara mereka adalah ateis, termasuklah Aristotle, Sigmund Freud dan Stephen Hawking. Oleh itu, ateis versus Tuhan sudah lama menjadi kontroversi. Kemajuan sains dan teknologi menyebabkan manusia semakin angkuh, dan dia telah menghakis keyakinan manusia terhadap wujudnya Tuhan. Kini topik tentang sains dan ketuhanan telah menjadi satu perkara yang amat popular di dalam kebanyakan website di internet, dan ramai orang yang menghantar artikel menyatakan bahawa subjek sains dan Tuhan seumpama minyak dan air. Ia tidak akan pernah bercampur dan tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain. Ia menjadi satu perdebatan yang besar kerana menurut sains, pencipta itu tidak wujud dan kewujudan Tuhan tidak dapat dibuktikan melalui sains. Oleh itu, agama hanya memperdayakan kerana percaya kewujudan Tuhan satu pencipta. Ada satu isu yang timbul di sini, iaitu pertama, agama sebagai satu perkara yang ketinggalan zaman di dalam dunia teknologi serta canggih seperti iPhone, internet tanpa wayar dan jaringan internet global masa kini. Keduanya pula tentang kewujudan Tuhan dan sains sebagai satu perkara yang amat bertentangan dan tidak ada titik temunya. Jika diteliti dengan lebih mendalam lagi, isu Tuhan dan sains sebenarnya adalah satu isu tentang kerasionalan dan keimanan. Secara umumnya, menurut sains, kita memang tidak boleh menjalankan satu eksperimen yang menunjukkan bahawa Tuhan itu wujud. Sains bergantung kepada sebab dan pemerhatian untuk membuat suatu teori, manakala kewujudan Tuhan pula adalah dirasai melalui pengalaman, dan seseorang itu perlu mempunyai keyakinan kepada Tuhan untuk melaluinya. Terdapat kajian yang dijalankan terhadap peradaban purba di Sungai Nil. Peradaban purba ini bermula dari bahagian utara Sungai Nil. Keadaan geografi Sungai Nil sangat penting untuk komuniti di situ, kerana mereka amat bergantung kepada air dari Sungai Nil untuk aktiviti pertanian mereka. Sungai itu akan banjir bermula pada bulan Julai hingga November setiap tahun. Banjir ini akan meninggalkan satu lapisan tanah hitam yang baru dan subur untuk pertanian serta membuang segala kotoran. Apabila banjir Sungai Nil menjadi surut, maka para petani akan menanam berbagai tanaman. Selepas 3 atau 4 bulan, mereka akan menuai hasil tanaman dan memulakan lagi kitaran tanaman yang baru. Tanpa banjir daripada Sungai Nil itu, mereka tidak mempunyai tanah yang subur untuk bertani di bumi yang kering tanpa hujan, tandus dan berdebu itu. Untuk mengetahui musim menanam, para petani perlu memerhatikan musim banjir dan musim kering Sungai Nil. Melalui pemerhatian dan kesimpulan yang dibuat oleh para petani itu, mereka membina satu kalender berdasarkan banjir dan juga Sungai Nil. Kalender itu mengandungi 365 hari yang dibahagikan kepada 12 bulan dan harinya dibahagikan kepada 30 hari. Kalender ini sangat tepat dan amat berguna kepada mereka. Agama dan kebudayaan mereka berpusat kepada Sungai Nil tersebut. Peradaban mereka yang berkisar di Sungai Nil menjadi satu peradaban yang maju dan berkembang serta terkenal sehingga ke hari ini. Ini adalah satu contoh bagaimana pemerhatian dan penakulan ke atas satu perkara yang berulang-ulang
atau satu corak boleh membentuk satu kepercayaan atau keyakinan. Perkara ini berlaku sehingga menimbulkan satu corak saling bergantungan yang sihat dalam kebudayaan orang-orang Mesir. Demikianlah halnya dengan tajuk Tuhan dan Sains. Sebenarnya ia satu perkara yang saling bergantungan. Ia seumpama dua gerabak kereta api yang bergerak bersama menuju ke satu arah. Sebagaimana menurut ungkapan termasyhur Albert Einstein, agama tanpa sains merupakan kecacatan, namun sains tanpa agama merupakan satu kebutaan. Ini kerana sains tidak memiliki satu sudut pandangan seperti yang dimiliki oleh agama. Berbalik kepada persoalan tadi, iaitu agama adalah satu perkara yang terpinggir kerana kemajuan sains dan teknologi. Sebahagian orang berpendapat bahawa sains adalah kemajuan manakala agama ketinggalan zaman. Sains memiliki keterbatasan. Saintis terbatas dalam ilmu yang mereka kuasai, dan kadang-kadang mereka tidak dapat membuktikan semua perkara di sekeliling mereka melalui sains. Haiwan-haiwan kecil seperti serangga atau burung memiliki diri yang tidak dimiliki oleh manusia. Seandainya telinga manusia boleh mendengar segala bunyi binatang ataupun serangga-serangga kecil, maka sudah pasti manusia tidak akan dapat hidup dengan tenang kerana kebisingan mendengar suara-suara binatang tadi. Seekor lebah madu dapat melihat cahaya ultraviolet, tetapi manusia tidak. Burung pula memiliki kompas magnetik, tetapi manusia tidak memilikinya. Kita terpaksa bergantung kepada GPS di dalam handphone kita untuk mencari arah. Burung-burung boleh mengitari bumi tanpa memerlukan GPS kerana mereka mempunyai satu protokol magnetik di dalam tubuh mereka yang selaras dengan medan magnet bumi untuk menentukan arah penerbangan mereka. Jadi kita manusia secara biologi amat terhad dalam kemampuan diri kita. Kita juga amat terhad dalam peralatan dan kemampuan kita. Sebagai contohnya, di dalam website NASA, kita boleh melihat berbagai sudut permukaan matahari, dan dalam satu revolusi tinggi, kita boleh melihat putaran matahari sebenar pada masa kita memerhatikannya. Namun kita tidak akan dapat menjejakkan kaki di permukaan matahari kerana kepanasannya menyebabkan kematian. Kita hanya mampu melihat galaksi yang jauh atau melihat molekul yang halus melalui mikroskop. Namun kita tidak dapat mendekatinya dengan tubuh kasar kita. Kita tidak akan dapat mengalaminya sendiri. Kita tidak akan mampu mengetahui apa yang ada di dalam pemikiran haiwan-haiwan. Kita hanya mampu melihat daripada jauh keajaiban di alam semesta ini, namun kita tidak dapat merasainya. Inilah satu perkara yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Takasur bahawa ada 3 tahap ilmu. Dalam surah ini dinyatakan bahawa tahap pertama ilmu adalah ilmu yakin. Kata yakin adalah kata bahasa Arab ataupun juga bahasa Urdu yang berartinya kepastian. Ilm adalah pengetahuan. Jadi dengan adanya pengetahuan, maka lahirlah keyakinan. Pengetahuan ada dalam pemikiran kita. Jika apa yang kita panggil sebagai ilmu yakin ialah ilmu pengetahuan yang kita dapat melalui penakulan ataupun logik menggunakan akal fikiran kita. Inilah satu tahap ilmu yang paling rendah. Sebagai contoh, jika kita tercium bau asap, maka dengan segera kita membuat andaian bahawa pasti ada sesuatu sedang terbakar. Inilah tahap ilmu pengetahuan yang paling rendah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Setelah tahap ilmu terendah ini, maka ada satu tahap lagi yang dipanggil ainul yakin. Inilah satu frasa yang indah. Ain bermaksud mata. Oleh itu, ainul yakin bermaksud kepastian menerusi pemerhatian menggunakan mata. Sebagai contoh, setelah tercium bau asap tadi, lalu kita pun melihat dengan mata, memang sah